Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Dr. Jahid Siddiq berbicara tentang bid'ah. Ayuh kita dengar, kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Maknanya kalau kata-kata orang alim itu tidak menambahkan ilmu kita, malahan ilmu kita yang sikit pun nak hilang, tak boleh. Contohnya apa dia? Seorang ustaz datang masjid. Tuan-tuan, saya nak beritahu perkara bid'ah yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia ini. Yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, baca Yasin malam Jumaat. Yang ketiga, tahlilan untuk si mati. Ini bid'ah. Siapa buat masuk neraka. Amalan kita baca Quran ramai-ramai ini, malam Jumaat baca Yasin ini, itu dia. Datang ustaz ni nak dihapus. Orang macam ni tak boleh ikut. Nampaknya baik. Alasannya apa? Rasulullah tak ajar. Semua amalan mesti Rasulullah ajar, contohkan. Kalau tak contohkan, tak boleh. Macam munasabah pada akal kita. Tapi tak betul kaedah tu. Yang Rasulullah tak ajar, kita tak boleh. Dalam Quran sudah ada panduannya, tuan-tuan. Apa ya Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang Rasulullah ajar, buatlah. Yang kedua, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang kamu jangan buat, kamu jangan buat. Dua je. Yang disuruh buat, yang dilarang jangan buat. Di antara ini ada apa? Ada banyak perkara baik yang Rasulullah tak suruh, Rasulullah tak larang. Ada tak? Ini tuan-tuan sangat penting. Karena kadang-kadang selalu tuan-tuan berjumpa orang macam ni. Ya, adik, abang, haji, amalan kita ni mesti dicontohkan dari Rasulullah. Tak contohkan, jangan buat. Zaman Rasulullah tak ada tahlil. Ya, tak ada. Itu buat nanti dosa, itu bid'ah, masuk neraka. Baca Yasin malam Jumaat pun tak ada. Ini orang sekarang je. Ya. Jawapannya apa dia? Itu tadilah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Yang Rasulullah suruh buat, kebaikan yang Rasulullah buat, kita buat. Apa saja yang Rasulullah larang dari kita jangan buat. Tapi di antara ni suruhannya, larangannya, ada berjuta-juta perkara baik yang Rasulullah tak suruh, Rasulullah tak larang. Ini diistilahkan yang Rasulullah tinggalkan. Diistilahkan dalam ilmu hadis at-tarku. Alif lam terakab. At-tarku. Kalau tak ada alif lamnya, tarkun. Tarkun itu tinggal. Makna tinggal, Rasulullah tak buat. Yang akhir-akhir ni tak boleh baca Fatihah lepas sembahyang. Agaknya tuan-tuan berhenti tak baca Fatihah? Macam bagus Rasulullah tak buat. Macam bagus. Ya jugalah Rasulullah tak buat lah. Itulah. Dia kata apa? Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Berdosa. Itu apa? Bid'ah. Bid'ah, dolalah, masuk neraka. Saya cabar. Rasulullah tak ada ajar sehari semalam baca suratul Ikhlas 1000. Kalau saya sehari semalam baca suratul Ikhlas 1000, boleh tak? Masuk neraka ke saya? Bid'ah ke? Rasulullah tak suruh. Cuba jawab. Tercengang-cengang. Kalau baca suratul Ikhlas satu hari semalam 1000 Rasulullah tak buat, kalau dikatakan bid'ah, itu memang salah. Pasal apa? Allah suruh baca Quran, Rasulullah suruh baca Quran. Nak 1000 ke, baca apa boleh. Rasulullah tak larang, jangan baca Qul Allah semalam 1000, tak ada larangan. Tapi baca Qul Allah ni baik. Ini perkara ni at-tarku. Rasulullah tak buat. Jadi apa yang Rasulullah tak buat itu tak boleh dijadikan dalil. Baik, kita sudah pun mendengarnya beberapa ulasan, kritikan dan react daripada saya ya. Pertama sekali, bila berhujah tentang bid'ah ni, apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Jahid bukanlah sesuatu yang baharu ya. Ia adalah hujah yang berulang-ulang
yang kita pun biasa dengar. Jadi ada sebahagian perkara saya ulas secara ringkas sebab ia merupakan ulang kaji. Sebahagiannya saya berikan secara lebih terperinci. Yang pertama sekali kita dengar berulang kali Ustaz Dr. Jahid berkata bahawa mereka yang suka berbicara tentang bid'ah ni, termasuk ustaz yang datang mengajar ke masjid, menerakakan. Okey, beliau sebut neraka, masuk neraka berulang kali. Padahal okey, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Sesiapa yang berbicara tentang bid'ah berdasarkan ilmu, mereka itu adalah para pencinta sunnah ataupun yang bermanhaj salafi. Dan mereka ini termasuk saya juga, alhamdulillah, kita tidak menerakakan orang berdasarkan sesuatu kesalahannya. Okey, berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut manhaj salafus soleh. Apabila ada sesuatu dalil Al-Quran atau hadis yang menyebut neraka, ia berbentuk ataupun ia merupakan ancaman, ia merupakan peringatan supaya kita menjauhinya. Akan tetapi, orang yang melakukan kesalahan yang dilarang oleh dalil tersebut tidak semestinya akan memasuki neraka. Kenapa? Sebab beberapa sebab ya. Antaranya mungkin dia bertaubat di kemudian hari ataupun amal-amal solehnya lebih banyak berbanding dengan amal yang salahnya tu. Atau yang ketiga yang terpenting ialah orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan maksiat, kedudukan mereka terserah kepada kehendak Allah. Boleh jadi Allah mengazabnya, boleh jadi Allah mengampunkannya, dan dengan rahmatnya akan memasuki syurga. Kecuali jika seseorang itu mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka pada ketika itu barulah dia tidak diampunkan berdasarkan dalil-dalil. Maka apabila Dr. Jahid menyebut berulang kali masuk neraka, itu bukan kalam, itu bukan kata-kata para ustaz yang sunnah, para ustaz yang salafi, tetapi merupakan tokok tambah beliau sendiri. Ini adalah sesuatu yang kita kata lazim. Ini adalah sesuatu yang lazim ya, di mana di kalangan para agamawan di Malaysia ini, mereka lazim menerakakan orang yang melakukan sesuatu kesalahan. Okay, bila orang, macam contoh yang lazim kan, makan keropok lekor tu pun, yang diperbuat daripada keseluruhan ikan, terus masuk neraka. Kalau wanita yang tidak pakai tudung, terus masuk neraka. Jadi ini kebiasaan mereka. Adapun kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, berdasarkan manhaj salafus soleh, kita tidak menerakakan orang atas sesuatu kesalahan yang dilakukan olehnya. Sebaliknya kita memperingatkan jangan buat perkara itu, tetapi kedudukan mereka di akhirat kelak terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini poin yang sangat penting dan nampaknya Dr. Jahid di sini hanya menyebut saja. Saya yakin tidak ada, sebab beliau kata ustaz yang datang ke masjid. Kalau dah yang datang ke masjid tu mengajar, pastilah seorang ahli ilmu, dan seorang ahli ilmu tidak akan berbicara seperti itu. Seorang ahli ilmu tidak berbicara seperti itu ya. Baik, kemudian ustaz memberi beberapa contoh ya. Ustaz tu datang ke, beliau berkata ustaz tu datang ke masjid, kemudian menerangkan beberapa perkara bid'ah yang diamalkan oleh masyarakat kita. Antaranya bid'ah ziarah kubur. Tak betul tu ustaz. Ziarah kubur terbahagi kepada 3. Ziarah sunnah, ziarah bid'ah dan ziarah syirik. Ziarah sunnah ialah apabila orang tu ziarah kubur dan melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti nak masuk kawasan perkuburan memberi salam kepada ahli kubur. Kemudiannya mendoakan jenazah, mendoakan ahli kubur agar diampunkan dosanya, dirahmatinya, dan kemudian dia mengambil iktibar daripada kubur itu tentang kematian dan tentang hari akhirat. Itu ziarah sunnah. Ziarah bid'ah ialah orang itu beribadah di kubur dengan keyakinan di kubur ni lah tempat yang lebih baik untuk beribadah. Khasnya kalau ada sekian-sekian wali lah, tok syekh, ketuk guru kan. Itu ziarah bid'ah. Dan yang ketiga, ziarah syirik. Ziarah syirik ialah apabila orang itu berdoa kepada ahli kubur. Dia tak berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada ahli kubur.
Bila kita tegur, dia kata, tak, saya berdoa pada ahli kubur. Tetapi hati meyakini Allah yang memakbulkan. Kau nak kelentong siapa sebenarnya, ya? Jadi bukannya semua ziarah kubur adalah bid'ah. Okey, seterusnya baca Yasin malam Jumaat. Masalahnya bukan pada baca Yasin, bid'ahnya bukan pada baca Yasin, bid'ahnya pada mengkhususkan malam Jumaat untuk membaca Yasin. Seterusnya tahlil untuk si mati. Yang ini kita semua sedia maklum, dan saya sendiri pun telah membuat beberapa video menjelaskan tentangnya. Kemudiannya, tak boleh baca Fatihah selepas solat. Okey. Ini merujuk kepada zikir selepas solat lah. Baik, zikir selepas solat adalah satu ibadah yang zikirnya itu muqayyad, maknanya terikat kepada suasana selepas solat. Maka selepas solat itu Rasulullah SAW telah pun mengajar kita sejumlah zikir untuk dibaca, ya. Jadi antara zikir yang diajar oleh Rasulullah tidak ada membaca surah Al-Fatihah. Kemudiannya, kalau kita lihat keseluruhan video, Dr. Jahid berhujah bahawa apa yang Nabi tak larang, kita boleh buat. Ada sejuta kebaikan yang kita boleh buat. Okey, surah Al-Fatihah ni maksudnya pembuka. So, kalau begitu, kenapa nak baca surah Al-Fatihah selepas solat fardu? Bacalah sebelum. Maknanya, dah qomat kan, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian dah berbaris saf. Sebelum nak mula solat, imam ajak semua makmum baca Al-Fatihah. Kemudian baru solat. Sebab Al-Fatihah tu dia pembuka, bukannya penutup. Kan? Kalau nak buat benda yang baik, apa salahnya ia baik? Apa salahnya Rasulullah tak larang? Maka bacalah surah Al-Fatihah sebelum solat fardu dan bukannya sebagai bacaan zikir selepas solat fardu. Okey, poin seterusnya. Ustaz Dr. Jahid berkata, semua amalan Rasulullah ajar, contoh. Kalau tak contoh, tak boleh. Jadi dia kata, macam tak munasabah pada akal kita. Munasabah tak munasabah dalam hal agama digunakan akal, ya, bukan dia berdasarkan dalil. Tak apalah. Kalau kita nak cakap berdasarkan akal, maka akal ini tahu bahawa Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul Allah. Diutus sebagai Rasul pesuruh yang membawa risalah Islam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Rasulullah SAW tidak mengajar sesuatu, tidak mencontohkan sesuatu, bererti amalan itu sememangnya bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bererti amalan itu bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu baginda tidak ajar, baginda sendiri tidak mempraktikkannya. Kalau kita nak guna akal kan. So, kadang-kadang manusia ni dia lupa. Mereka inilah orang yang sama, menyanjung Rasulullah konon, menyayangi Rasulullah konon, menyambut maulid, menyanyi qasidah, berkonsert selawat, sambil-sambil berselawat, boleh pula berdiri atas alasan kononnya Rasulullah pun hadir. Mereka ini mengagungkan Rasulullah, tapi peranan, his main role as a messenger of God, they forgot about it. Or they didn't realize it. Yang ini membawa risalah Islam. Sehingga apa yang tidak bawa, apa yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW bererti itu bukanlah risalah Islam. Itu bukanlah akidah yang perlu kita imani. Itu bukanlah ibadah yang perlu kita laksanakan. Mana saya nak jalan lagi ni? Okey, seterusnya Ustaz membacakan ayat yang ke-7 daripada surah Al-Hasyr, ya, ayat yang masyhur di kalangan para pencinta bid'ah. Sebelum ini, apabila saya react kepada Ustaz Engku Ahmad Fazil pun, beliau juga berhujah dengan apa? Dengan ayat yang sama, ya. Yang ini apa yang Rasulullah berikan maka ambil, apa yang Rasulullah larang maka tinggalkan. Lalu sekarang ni dia kata Rasulullah tak larang tu, tak larang ni. Okey. Mereka ni saya pun hairan lah. Hadis yang paling basic, yang paling simple yang patut semua orang tahu ialah hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Daripada hadis 40 itu ada hadis yang ke-28. Sebentar ya, saya lintas jalan kejap.
Okey, hadis yang ke-28 yang sebenarnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 4607. Okey. Kejap, drone saya ni dia on autopilot, auto tracking, tapi saya kena monitor jugalah, takut dia terlanggar pokok kan. Okey. Baik, hadis ini saya baca daripada hafalan, cuba saya mak ya. Dia daripada Al-Irbad bin Sariyah. Beliau menerangkan bahawa pada satu ketika mereka solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila setelah selesai solat, Rasulullah pun berpusing menghadap mereka, memberi satu tazkirah, dan tazkirah yang benar-benar menyebabkan air mata berlinangan dan hati menjadi gemetar. Maka salah seorang daripada yang hadir itu berkata, "Wahai Rasulullah, ini seolah-olah adalah peringatan ataupun tazkirah yang terakhir. Maka berilah wasiat kepada kami." Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta dengar dan taat meskipun terhadap hamba abdi." Maksudnya di sini, siapa pun sampai Al-Quran dan hadis kita dengar, kita taat. Janganlah, oh ini hamba yang cakap. Jangan dengar. Dia bukan ulama ke apa kan. Jadi dengar dan taat meskipun terhadap hamba abdi. Kemudian baginda bersabda, "Sesiapa yang hidup panjang di kalangan kalian akan melihat perselisihan yang banyak." Assalamualaikum. Akan melihat perselisihan yang banyak. Maka apa solusi yang baginda bagi? "Fa'alaikum bisunnati." Maka wajib ke atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa yang diberi hidayah petunjuk. Dan gigitlah dengan geraham kalian. Maksudnya sunnah yang kita pegang tu, gigitlah dengan geraham. Dan jauhilah daripada perkara-perkara baru, kerana setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Okey, betul tak saya baca ni? Hadis 28 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi berdasarkan hadis ini, ada tak perkara yang baginda beri pada kita dan suruh kita pegang? Apakah itu? Sunnahnya. Apakah yang baginda larang kita daripadanya? Iaitu bid'ah. Bid'ah ni perkara-perkara baru dalam urusan agama. Bid'ah ni Rasulullah tidak spesifai satu persatu kerana mustahil melakukannya. Manusia ini, selagi mana dia menggunakan akal untuk menilai agama ni baik ke betul, selagi itulah dia akan kreatif mencipta pelbagai benda. Seperti ada orang tu nak baca surah Al-Fatihah 1000 kali kan? 1000 siang, 1000 malam. Kenapa tak baca 900? Kenapa tak baca 1100? Di mana datang angka 1000 tu? Masalahnya bukan pada surah Al-Ikhlas, tetapi 1000. Kenapa 1000? Kan? Kalau seseorang tu nak baca berulang-ulang, dipersilakan. Tapi yang ini dia nak baca 1000 siang, 1000 malam. Kenapa 1000? Kenapa bukan 700? Kenapa bukan 1100? Kan? So berdasarkan hadis ini, hadis yang ke-28 daripada hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kita dapat tahu, ia menjelaskan ya, kalau mereka berhujah dengan ayat ke-7 surah Al-Hasyr, bahawa yang diberikan oleh Rasulullah untuk kita ambil, apakah itu sunnahnya. Dan apa yang baginda larang daripada kita, bid'ah. Maka kita pun tinggalkan bid'ah. Okey, Ustaz Dr. Jahid menyebut bahawa kebaikan yang tak disebut oleh Rasulullah ni banyak sampai berjuta-juta. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh ya. Hari ni saya buat video ni 31 Disember. Okey. Besok tu 1 Januari lah ikut kalender Masihi kan. Okey. Saya nak puasa sunat hari ni boleh tak? Puasa sunat akhir tahun. Bukan akhir tahun kalender Hijriah, tetapi akhir tahun kalender Masihi. Boleh apa? Apa salahnya? Benda baik. Rasulullah tak larang. Kemudian malam nanti, 11.45 malam, saya nak semayang sunat 2 rakaat akhir tahun. Semayang sunat akhir tahun. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Rasulullah tak larang kan? Kemudian apabila tik, tepat pukul 12, saya nak azan. Saya nak azan. Rasulullah tak larang. Dah azan ni benda yang baik. Apa salahnya kan? Kemudian, dah masuk 12-5 minit lah katakan, saya nak semayang sunat tahun baru. Okay, saya nak semayang sunat tahun baru. Bukan tahajud, bukan witir ke apa, tak. 2 rakaat semayang sunat tahun baru. Boleh ke? Kenapa tak boleh? Kan benda baik. Rasulullah pun tak larang.
Okey, lepas tu besok saya nak puasa juga. Puasa sunat tahun baru. Hari ni Ahad, besok Isnin. Tapi saya bukan puasa sunat hari Isnin. Saya nak puasa sunat sempena tahun baru. Kenapa tak boleh? Bolehlah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta bid'ah ni, dalam rangka mereka membela bid'ah, mereka sebenarnya membuka ruang kepada banyak lagi bid'ah. Macam saya katakan, macam-macam bid'ah saya nak buat sempena tahun baru. Kalau yang ada yang kata tak boleh, kenapa tak boleh? Apa hujah kalian kata tak boleh kan? Correct? Jadi sebab itulah kita ikut hadis Nabi tadi yang sebenarnya selari dengan ayat ke-7 surah Al-Hasyr tadi. Rasulullah telah bersabda, sesiapa yang hidup panjang di kalangan kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak tak perselisihan sekarang ni? Ya, banyak kan, antara yang sunnah dan bid'ah. Maka untuk menghadapi perselisihan ini, apa pesan baginda? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib ke atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Dan gigitlah dengan geraham. Jangan gigit dengan gigi kacip. Nanti senang terlepaskan. Sebab banyaknya cabaran, kita akan mudah terlepas perkara itu. Dan kemudian yang dilarang oleh apa? Yang dilarang oleh Rasulullah ialah perkara-perkara baru. Perkara baru ni bukannya semua. Bukanlah guna drone, bukanlah guna YouTube, tetapi dah hal akidah, dalam hal ibadah. Itulah yang Rasulullah telah larang kita, maka kita pun tinggalkannya. Baik, demikian ulasan saya. Saya teringat di bahagian di bahagian awal tu, Ustaz Dr. Jahid ada sebut, beliau berkata, kata-kata orang alim itu tak menambah ilmu kita, malahan ilmu kita yang sikit pun akan hilang, maka tak boleh. Alright? Jadi beliau memberi satu pesanan, memberi satu nasihat bahawa kalau kata-kata orang yang alim itu tidak menambah ilmu kita, malahan ilmu kita yang sikit pun akan hilang, maka tak boleh. Saya rasa kata-kata ini merujuk kepada yang bercakap tu sendiri. Kan? Jadi, saya sama-sama kita menilai siapakah yang kita ambil ilmu ya. Sebab ulama pewaris Nabi ni ialah mereka yang menyampaikan apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Ia adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukannya yang lain-lain. Maka ayuh kita memegang dan kita mengambilnya atas nasihat, atas pesanan Dr. Jahid Siddiq sendiri. Baik, demikianlah sedikit ulasan saya tentang at-tarku ya. At-tarku, yang ini apa yang ditinggalkan itu, saya telah ulas panjang lebar. Sebab Ustaz Engku Ahmad Fazil pun ada membuat kenyataan yang sama juga. Saya telah ulas panjang lebar sampai 4 video. Beliau jawab secara ringkas, lebih kurang 8 minit. Saya jawab jadi 4 video. Boleh rujuk di sana. Saya tambah ulang lagi di sinilah. Baik, demikianlah ulasan, react dan kritik saya. Moga-moga bermanfaat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ringkasnya, berhati-hatilah dengan orang yang meskipun ada doktor. Doktor ni doktor PhD ni. Okey, yang berbicara tentang agama. Kan kalau kita dengar tadi berulang kali beliau menekankan buat bid'ah neraka, buat bid'ah masuk neraka, buat bid'ah masuk neraka. Padahal kita para pencinta sunnah, ar-salafiyah, tidak pula mengaitkan orang yang buat bid'ah tu. Maknanya kalau kita nampak ada orang duk buat majlis tahlilan, ada orang yang duk buat perkara bid'ah, kita tidak berkata mereka ini confirm ahli neraka ya. Sebaliknya, kita memperingatkan kepada mereka bahawa bid'ah ni adalah satu perkara yang dilarang, maka hendaklah mereka tinggalkan ya. Neraka atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Memang hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan bid'ah ini dengan neraka. Betul, itu sebagai satu ancaman. Itu sebagai satu peringatan betapa seriusnya kesalahan bid'ah tersebut. Pun begitu, bukan semua orang yang buat bid'ah akan masuk neraka. Kenapa? Sebab mungkin dia tidak tahu itu bid'ah. Mungkin dia keliru. Seorang kata bid'ah, seorang kata bid'ah hasanah. Mungkin kemudian hari dia telah bertaubat. Sebagaimana sekarang ini kita maklum, banyak orang yang dulu satu masa melakukan bid'ah, sekarang telah pun meninggalkannya, baik dari sudut akidah maupun dari sudut ibadah. Okay, jadi mereka sudah bertaubat. Ataupun Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak apabila menilai seseorang, Allah akan menilai, menghukum berdasarkan keseluruhan akidah dan amalan dia. Maka seseorang itu, jika hanya 5%, katakanlah ya, 5-10% daripada akidahnya, daripada ibadahnya yang bid'ah, sementara lagi 90%,
semuanya bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka it is still okay. Alright? Tapi tuan-tuan, ingat ya, kadang-kadang yang boleh menghancurkan, katakanlah macam saya kata tadi, amalan dia hanya 5% ya bid'ah. 95% lagi bertepatan dengan sunnah. Tetapi dalam dirinya ada sifat takabur. Dalam dirinya ada sifat sombong. Macam kita dengar tadi kan, ada orang yang mencabar. Saya nak membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali siang malam. Siapa berani kata bid'ah? Saya cabar, tercengang-cengang. Ada sifat angkuh, ada sifat ego, ada sifat takabur dalam dirinya. Itu adalah lebih besar daripada kesalahan membaca surah Al-Ikhlas dengan angka, dengan jumlah 1000 tu ya. Jadi berhati-hati. Okey, bateri sudah pun nak habis. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya buat video dengan drone ni. Kalau saya cakap banyak sangat, bateri tak tahan. Jadi bateri pun bagi reminder pada saya, cukup-cukup. Dah banyak dah tu. Okey, baik. Terima kasih semua.